Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal muslimun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih tuan-tuan, puan-puan yang sudi hadir pada malam ini. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan izinnya saya pada malam ini dapat bersua dengan tuan-tuan. Dari jauh saya datang sebenarnya tuan-tuan, dari Kuala Terengganu. Ini importnya ni. Kebetulan semalam ada mutaka pendakwah bertauliah dengan Selangor, saya datang. Dan alhamdulillah sebenarnya memang dalam jadual kerja saya lah, sebagai seorang peguam itu berulang-alik jugalah daripada Terengganu ke sini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada Jawatankuasa Masjid Al-Huda Seksyen 19 Shah Alam ini kerana sudi jemput saya lah. Kalau di belah Terengganu orang panggil saya Pak Zam, Pak Zam lawyer. Dia nampak muda kan, tapi dia panggil Pak tu lah. Perkataan Pak tu maksudnya dia menggantikan macam kita panggil share, pakcik macam tu gitulah kan. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita dalam senggang waktu maghrib dan isyak ini kita akan cuba kupas satu topik yang biasa saya dijemput untuk kupas lah. Dan pada malam ini tajuk kita beri salah, tak beri serba salah. Sebab apa ni? Beri apa ni? Beri ada 100 pinjam dulu. Ni apa tengah viral ni? Pinjam dulu 100. Sekarang ni kalau siapa yang tunjuk kata dia ada duit, akan adalah istilah pinjam dulu 100. Kan? Dia nak menggambarkan cerita, adalah tu kot. Budak-budak muda sekarang kan, dalam TikTok lah, dalam Facebook, dalam media sosial ni macam-macam cerita. Cuma apa yang nak kita bincangkan pada malam ini, beri salah, tak beri serba salah. Sudah, nak beri apa ni? Kan? Jadi tuan-tuan sebagai peguam ini, dia takkan cerita benda-benda yang tak ada kaitan dengan kepeguaman ataupun undang-undang. Tak ada benda lain lah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan patut bersyukur kerana pihak masjid buka ruang kepada mereka-mereka yang selain daripada asatizah lah, kan, yang mengajar bab fiqh, bab muamalah, bab usuluddin. Alhamdulillah kita memang perlukan juga. Dan bila sekali-sekala tu kena panggil jugalah doktor, kan, pengurusan jenazah. Bukan apa kita semua ni bakal jenazah, termasuk saya yang cakap, kan. Jadi kadang-kadang kena juga panggillah juga ustaz-ustaz atau pakar-pakar faraid, kan. Jadi macam mana kita nak menguruskan harta kita ni, harta ismit ulama raja banyak di dalam dan luar negara kita ni. Macam mana, apa kaedah dia? Boleh ke kita nak bagi hadiah pada anak kita ni? Contoh kaum muslimat yang ada di belakang ni, atau yang mana mengikuti kita secara live ini, kadang-kadang dalam hidup lagi, tengah hidup ni dia kata, gelang emas ni nanti bila mak mati, ni kamu punya, kamu ambil lah. Okay. Biasa ada orang buat macam tu. Ataupun dia akan kata, mak rasa mak tak boleh lagi lah nak pakai gelang ni. Ini gelang pulut nakap. Orang tak pakai dah pulut nakap sekarang ni. Orang pakai gelang macam yang bulat-bulat tu. Jadi mak ni tak nak pakai bagi anak. Okay. Persoalan dia, adakah penerima
gelang tadi itu berhak terhadap gelang emas itu atau kena tunggu mak tu mati dulu? Tu kena bincang tu, kan? Banyak di kalangan kita ni bila berlaku kematian, Long, kau ingat tak dulu mak pernah cakap gelang ni dia bagi ke Angah, Along tak dapat. Sebabnya Along jantan, takkan mak nak bagi ke Along. Betul juga kan? Tapi adakah terpakai? Yang tu kita bincang kemudian. Biasanya mereka-mereka yang terdedah ataupun biasa buat berkenaan dengan faraid, yang itu dia boleh bincangkan, kan? InsyaAllah cuma malam ini kita nak bincang berkenaan dengan, senang kata, tipu lah. Sebab kita ni kadang-kadang kita tak tahu orang nak tipu tu apa, kan? Sebab tu kita kata beri salah, tak beri serba salah. Kenapa jadi serba salah? InsyaAllah saya nak fokuskan pada malam ini berkenaan dengan penipuan yang menggunakan agama. Kalau dalam istilah kami ini kita panggil Islamic, scammer Islamic. Tapi tak seronok lah sebenarnya kalau kita letak tajuk scammer Islamic, marah nanti orang. Dia akan kata kenapa associatekan sekalikan scammer ini dengan Islamic. Tapi tuan-tuan, kenapa kita nak bincang tajuk itu? Sebab kalaulah kita ini tak tahu ataupun kita terlibat juga dengan mereka ini, maksudnya perkara ini tak akan tamat. Dia tak akan habis kat situ. Selagi mana ada orang yang berminat dengan apa-apa yang mereka tawarkan ini, selagi itulah kita akan terus dibelenggu dengan penipuan. Ni dalam masjid ni pun ada ni, kan, yang pernah kena. Jadi kita nak bincang macam mana, kenapa kita perlu tahu dan macam mana kaedah untuk kita elak. Dan insyaAllah juga dalam kesempatan yang ada kita nak sentuh sedikit berkenaan dengan kedai akaun. Ini skema juga. Yang kita nak bincangkan di awal ini adalah macam mana kita nak mengelak dari jadi mangsa penipuan. Dalam mungkin segmen yang kedua itu kita nak bincang bagaimana pula kita ini menjadi sebahagian daripada scammer. Iaitu kita nak kena bincangkan juga insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, sebelum kita tahu, kita kenal, kan, mereka-mereka yang menipu ini menggunakan agama. Yang ini kita kata penunggang agama ini, kan? Memang ada nampak kasar sikit lah kita sebut, kan? Tapi itulah realiti. Sebab apa? Sebab mereka ini, mereka akan target kita ni, orang masjid, orang surau, orang berpersatuan. Mereka ni akan target kita. Kenapa? Mereka tahu yang kita ini ada sifat semula jadi. Orang Melayu, orang Islam ini, dia ada sifat semula jadi. Dan tak kira lah bangsa. Bila mak sebut manusia ni, sifat semula jadi dia apa? Sifat tamak dan malas. Selagi ada dua sifat ini, memang kita akan mudah ditipu, diperdaya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka-mereka ini juga akan menggunakan sentimen agama, sentimen perkauman. Macam-macam lah tuan-tuan. Sebelum saya beramal sebagai ketua ini, saya juga salah seorang, saya juga kajian-kajian lah yang bertindak sebagai kuasa financial industry, dan juga pelaburan. Contoh berniaga lah, kan? Masa saya servis itu memang banyak sangat skim-skim penipuan, skim pelaburan ini yang menggunakan nama agama, nama orang lain. Banyak sangat. Nanti kita bagi contoh sikit-sikit, ya. Okey, yang seterusnya, mereka ini juga tidak segan silu untuk menggunakan ayat-ayat Al-Quran, hadis. Ramai
Kalau katakan sambil-sambil kan, kebetulan malam tu tak ada kuliah, mungkin dia akan buat halakah kecil-kecil kat belakang tu, duk sembang juga. Aku ni ada ni investment baru ni, ada pelaburan baru. Tak banyak, tak mahal, bagi 300 je modal. 300 dapat 1000. Berapa lama? 3 jam. Macam mana jadi engineer ni? Betul ni. Kita melabur dalam saham, dalam patuh syariah. Ni dia tengok kan, dia tunjuk poster pula. Ni ada ustaz ni. Yang ni ada doktor ni gambar dia. Dia lah yang nak mengesahkan ya. Dan mereka ini akan menggunakan ayat Quran lah. Dia sebutlah segala al-al tu. Al-amanah, al-ihsan, fan, Mekah fan. Mana dengar tak? Mekah fan. Kalau kita tengok dekat Google tu, type lah Mekah fan. Kalau sebelum ni kita ada Dana Haji Jasman. Saya ingat lagi isu ni bermula lebih kurang dalam 2008 atau 2010. Masa tu kami bila kita terima aduan tu, kita buat siasatan, nama dana tu Dana Haji Jasman. 10 tahun selepas itu, sebelum di tahun-tahun akhir perkhidmatan saya tu, dia dah jadi Dana Tan Sri Jasman. Macam mana daripada haji 10 tahun convert jadi Tan Sri. Dana ni macam mana? Dia kata kita sebagai orang Melayu ni, ingat tak masa tahun sebelum kemerdekaan kita 1997? Ingat tak rombongan Tunku dan rombongan yang pergi ke London? Kerana apa? Kerana nak memujuk British untuk pulangkan balik 6 kotak peti besi, peti kayu khazanah tanah Melayu yang telah dibawa balik oleh British. Jadi kita nak minta balik. Dia jual lah nama almarhum Tunku, pemimpin-pemimpin yang pergi ke London tu dia jual lah. Dan dia kata, Haji, duit kita ni memang ada di sana. 6 kotak tu kalau kita convert, bawa balik, kita akan dapat 600 trilion. Bukan sikit-sikit anak ni. Maknanya kalau kita kata kita ini berhutang, negara berhutang kapus, falas, selesai dengan kaedah itu. Dan dia kata kalau kita bawa balik, kita ni boleh buat masjid sebesar-besar masjid, tak ada orang miskin lagi dah. Tapi sebelum kita pergi bawa balik duit kotak itu ke Malaysia, kita ada belanja lah, kan? Kita kena lantik peguam daripada UK. Apa, peguam kita tak laku ke? Peguam-peguam yang ada di Malaysia ni tak laku ke nak pergi nuntut harta kita di luar negara tu? Tapi dia kata, tak boleh, kita kena pakai mereka juga. Kos macam ni. Jadi macam inilah. Kita pun dah bersedia dah berpakat dengan orang sana. Haji bagi 1000, insya-Allah pulangan dia 10,000. Tapi kalau dia bagi 1000 lah, kalau bagi banyak lah dia kata. Kadang-kadang 100 kali ganda. Dan kebanyakannya memang dia tabur dulu, dia pancing dulu lah, kan? Dia bisik-bisik dulu. Dan mereka ni dihantar tau. Dia target siapa tuan-tuan? Dia akan target Tok Imam dulu. Dia akan target nazir masjid dulu, pengurusi masjid. Lepas tu JKK, ketua kampung, MPKK. Kalau kita kat sini kita ada DPK ketua masyarakat lah. Dipegang orang ni dulu. Bayangkan tuan-tuan, kalau yang masuk itu Tok Imam. Tok Imam masuk hari ni, dia bagi RM100, kejap lagi dapat RM30. Tak pasal-pasal, sekejap dapat. Ini pulangan. Jadi apa yang Tok Imam ni buat, dia akan berkempen lah, kan? Kalau jatah kuasa masjid pula, kebetulan kita ni memang ada collection, duit tabung kita banyak. Dan kita memang ada plan nak buat kandas sikit. Belah hujung sana tu kita nak letak tar. Kos tar lebih kurang dalam RM50,000. Kita ada lebih kurang dalam RM10,000 duit, tak cukup lagi. Jadi orang ni pun dia duk kempen, dia kata tak apa Haji bagi dia RM10,000 tu, nanti mungkin dalam 3 hari insya-Allah kita akan dapat RM50,000. 3 hari je ni, tak payah buka tabung. 3 hari kita akan dapat, kita letak kawasan tepi sana tu. Selesai dia kata.
Kita pun tanpa fikir panjang kan, bagi juga. Itu ya, kita kata beri salam, tak beri semua salam. Dan kadang-kadang yang datang pada kita tu bukan kecil-kecil orang besar, orang yang ada jawatan, orang yang ada pengaruh. Jadi kita pun macam sebut salam kan? Tak nak bagi anak Korea kita kan? Tak nak bagi dia ni pioneer, orang lama dalam kawasan kita. Jadi okey lah, kita pun bagi, okey lah, kali pertama bagi 10,000, dapatlah 3,000. Bila dah macam tu kita kata okey lah, kita masuk 10,000. Masuk 10,000 apa jadi tuan? Selesai, tak jumpa dah. Kali tu je lah dia datang masjid kita ni. Lepas tu tak jumpa dah. Dengan telefon di blok apa semua, dia akan lari. Dan mereka ini, itulah macam saya kata tadi, untuk skim itu dia kata dia menggunakan orang Melayu. Kan? Bila guna macam tu, penatlah kita. Banyak yang menggunakan skim Melayu ni. Dulu pernah dengar tak Tun Teja? Tun Teja pun lagi kelakar juga. Dia punya semangat Melayu dia kononnya dia kata demi kemajuan ekonomi orang Melayu. Jadi dia ada skim khas untuk orang Melayu. Gunalah apa-apa alasan. Yang kita geram itu masa kita panggil siasatan tu, dia siap pakai baju pengantin, laki bini. Tak tahu apa pening tak pening dia tu. Kami pun pening. Panggil dalam bilik mesyuarat, dalam bilik siasatan, dia berdiri tak nak duduk. Kita kata duduklah. Padak duduk. Apa dia buat? Dia menyanyi lagu. Kita ni kalau dengar nyanyi lagu yang memang sentimental pula tu. Lagu apa tu kan? Anak kecil main hati. Bila lagu tu orang Melayu Tata Negara dia ingat sekarang tak ada lagu kan. Lagu tu lah dia akan nyanyi. Dan memang kita tahu kalau lagu tu memanglah untuk orang kita. Nak katanya dia menjualnya nama bangsa, menjualnya nama agama untuk kepentingan dia. Kena dah. Dah kena cukup dah tu. Lama dah. Selamat dah kot, dah duduk dalam dah tu. Dan yang seterusnya, mereka ni juga kadang-kadang sanggup bersumpah dengan nama Allah dan Rasul. Yang kita paling sedih tuan-tuan, mereka ada juga menggunakan masjid dan surau. Itu saya tak berapa gemar lah kan? Selalu juga kita kesan pada sahabat-sahabat kita, kalau nak berjual beli, jangan berjual beli dalam masjid. Ni meja ini bukan digunakan untuk berkempen nak jual barang. Kan? Ada pasal politik tu memanglah langsunglah kita tak nak sentuh. Ini jual barang. Kan? Contohlah saya kata tuan-tuan, saya ni datang dari Terengganu. Of course lah Terengganu ni ada kopok kan? Pergi beli. Tak boleh. Janganlah. Kalau nak buat macam tu, isi siap-siap dengan fungsi, dengan nazir, dengan AJK masjid, bagi tahu saya ada buka jualan. Kalau siapa-siapa lepas solat ni nak beli silakan. Tapi saya tak boleh berkempen, bercerita benda tu produk saya bagus, paling sedap. Kopok yang saya buat ini, saya baca bismillah 7 kali. Ayat kursi tak pernah tinggal masa nak rentil tu. Tapi ada orang buat tuan-tuan. Itu kadang-kadang kita gerak tu. Jadi tak boleh. Kalau ada mereka-mereka asatizah yang duduk di sini sambil berkempen, minta maaf cakap dia. Sebab tak boleh dalam masjid, dalam lingkungan ini. Memang kalau ikutkan pendapat ulama sekalipun, tak boleh berjual beli. Dalam kita tempat solat utama ni, maknanya dia tak jual kan, tapi dia berkempen. Tak boleh. Kalau nak buat, kat luar. Itu pun jangan gunakan mimbar, jangan gunakan meja ceramah ini untuk kita kata ini barang kita yang terbaik. Madu ini, susu ini, kambing telah dibacakan ayat Quran 30 hari tak pernah tinggal. Jangan menggunakan agama itu. Sumpah nama Nabi, guna hadis-hadis. Kita ni ialah kebetulan kita memang tak berapa mahir sangat bab hadis kan. Habis semua dhaif pun diguna juga. Itu yang kita tak berapa suka. Dan seterusnya tuan-tuan,
Ada juga yang menggunakan imej orang-orang agama, para ustaz atau lebay. Elok je kan, berjubah, bercelak. Kadang-kadang kita tengok ni ada orang yang berlebih sangat. Kita tak salah, tak marah pun kalau nak berjubah kan, berserban. Tapi kadang-kadang tu kena, janganlah nampak lebih sangat. Kadang-kadang dahi tu tak hitam, ditonyoh je dengan pensel, nak bagi nampak waraknya. Bab itu kadang-kadang ada juga ulama-ulama yang membincangkan. Sebab tu kalau kita tengok kan, sufi-sufi, ahli-ahli, ulama-ulama besar tengok, muka dia bersih, tak payah nak ada orang kata tanda pun, kita tahu kan, tak payah. Kadang-kadang ialah, bukan kadang-kadang jenis kulit orang kan, dia bertanda. Tapi itulah bila orang-orang ni kan, nak tahu pasal tak kalau kes-kes kan, kes di mahkamah, especially khususnya kes yang melibatkan seksual. Tengok, kalau dalam berita tu keluar daripada lokap tu diiringi dengan polis tu, tengok apa atas kepala dia? Kepiah, songkok, pakailah topi sudu. Kan? Tak payah pakai pun tak apa. Nak sebut dia, oh aku dah insaf kan, janganlah seksa aku. Itu sebab saya kadang-kadang saya tak, yelah saya ni jenis tak berapa gemar, dan saya pun bukannya peguam jenayah yang ambil kes-kes macam tu. Saya tak suka sebab dia ada emotional issue kat situ. Kadang-kadang yang kena tahan, yang kena dakwa bapa, datuk, pos saudara, pengasuh. Kadang-kadang kita pun, yelah, satu kadang-kadang mungkin teraniaya ke apa ke, tapi sebab kita tak berminat itu, biarlah sahabat-sahabat kita yang lain buat, tak apa. Tapi yang kita geram tu, itulah imej dia tu. Kaki judi, yang main dadah ke apa ke, tengoklah, kononnya dah insaf. Tak apalah kalau insaf kan, dah sedar, alhamdulillah. Tapi jangan memburukkan agama. Dapat pula tengok berita, kadang-kadang kita geram dia tu, tajuk berita tu, ustaz ditahan kerana mencabul. Aduh, kawan tu bukan ustaz pun, warden dekat Mahat Tahfiz je, tapi dia sebut ustaz. Geram juga kita kan. Seorang ustazah ditahan kerana menipu. Dia pandai baca ayat sikit, boleh berlagu sikit, kata panggil ustaz, ustazah. Yang itu yang kita tak nak, sebab dia mengatakan fitnah kepada agama. Dan mereka kalau kita tengok skim-skim macam ni, scammer Islamik ini, memang itulah dia. Dia akan guna. Tuan-tuan tengoklah kalau skim-skim yang kononnya approve syariah compliant ini, tengok dia gunakan gambar tu. Tuan-tuan tengoklah social media tu, kejap-kejap ada kan, tak pasal-pasal dia kata ada syariah ni, order ni ustaz ni, tuan guru ni, doktor ini, profesor ini, dia dah tengok dah benda ini syariah. Tapi tak semudah itu tuan-tuan. Nanti kita akan pergi ke topik itu. Okay. Dan sebenarnya kalau kita tengok, salah ke tak salah kalau kita buat aktiviti-aktiviti macam ni? Salah ke tak salah? Salah. Sebab dalam undang-undang sivil kita, dalam undang-undang jenayah kita ada kanun kesiksaan. Kalau kes-kes menipu ni, kita ada section 420 yang menipu berkaitan harta. Dia tipu orang jual beli tanah tak ada, dia ambil duit. Dia tipu orang pergi umrah murah sangat. Patut-patut kalau kerajaan letak harga minimum untuk pakej umrah berapa? 7,500. Tapi dia datang ke masjid kita, dia tawarkan, haji, kita ada satu pakej murah je. Pakej dia harga dia 8,000, tapi haji kena bayar 5,000 sahaja seorang. Sebab 3,000 lagi ada seorang kaya, datuk ke Tan Sri ke, nak sponsor. Dia nak sponsor 7 orang daripada masjid ini, 7 orang daripada masjid sebelah. Haji bayar je lah 5,000. Masa
Haji tentukan, kita akan susun. Nak cuti sekolah, kita susun cuti sekolah. Last apa yang berlaku? Kena tipu. Berapa ramai yang orang nak pergi umrah, last tawaf dekat KLIA? Berapa ramai? Ni yang musim haji baru ni tu, berapa orang yang stranded, terkandas di KLIA? Bukan sikit tau kerugian yang dialami. 4 juta ringgit. Kan ingat tak yang viral yang itu tu? Kecoh. Yang kecoh ni tu waris lah, biasa. Yang mangsa kena tipu tadi tu, pakcik makcik ni redha lah. Tengok anak pompang-pompang duk menjerit, duk marah, pulangkan duit kami kan. Pakcik-pakcik tu buat apa? Ya, pertama dia kata lah, aku ni nak pergi Mekah, tiba-tiba jadi macam ni, ujian kan. Sebab kadang-kadang macam package ni tuan-tuan, ini antara salah satu jugalah. Mereka ini bila bab-bab macam ni, kalau kita tengok kerajaan nak bagi minimum kata 7,500. Kalau kurang daripada itu tuan-tuan, jangan pergi. Memang masalah. Masalah bukan apa? Kadang-kadang masalah dari sudut jadual penerbangan. Tuan-tuan bayang, dengan harga 5,000, 6,000, kita plan ni anak menantu kan. Kita ada 5 anak, jom kita ajak anak-anak kita 5. Menantu ada 3, jom. Dengan menantu, dengan anak, dengan kita suami isteri pergi. Berapa puluh ribu nak? Habis. Sebab 5,000 punya pasal. Kemudian dijanjikan pula package umrah itu dekat sangat. Bawa apa? Dekat Menara Jam je, masjid kalau di Mekah. Di Madinah tu dekat dengan gate nombor 12 dengan nombor 8. Kat mana tu? Hotel apa tu? Movipic ke apa? Memang kat situ lah orang kita ramai. Tapi tuan-tuan, kalau bayar murah di belakang tu. Lepas tu dia kata apa? Dengan bayaran itu direct flight KLIA Kuala Lumpur terus ke Jeddah, terus ke Madinah. Tapi apa yang berlaku? Biasanya kena transit. Dia pergilah dulu Bangladesh, dia pergilah dulu Pakistan. Tak directnya. Elok-elok orang pergi 12 hari, dia pergi 10 hari je. 8 hari dia dekat Tanah Haram, 4 hari 4 hari. Tapi bila sampai kan, biasalah kan, kalau kita pergi sana pertama, tiba-tiba kita berpindah. Elok-elok kita kata kita duduk dekat Manara kan? Tiba-tiba haji, minta maaf tuan-tuan, puan-puan, haji ajar, kita ada masalah sikit. Ini tak tahulah apa punya Pak Arab, janji tak pernah tepati, kita kena pindah. Jadi pun kita pun baru sampai nak kena pindahlah kita. Pindah pula. Elok-elok yang kita beli tu, macam kita pergi tadi 7 orang kan, 7 orang kita pakat nak dapat 2 bilik. Last pecah. Orang ni berpisah dengan orang ni pisah macam ni. Lepas tu bila kita komplain dekat mutawif ke, dekat orang yang bawa, haji aja, kita ni dekat Tanah Haram, sabar ya, ini semua ujian, abang, ini semua ujian, kita dah buat yang terbaik, sabar. Okey, sabar lagi. Lepas tu pergi pula Madinah. Janjinya sebelum pergi Madinah nak pergi Taif, nak naik bullet train, rupa-rupanya kena bayar asing pula 400 rial. Dah sebenarnya. Dah maaf lah, mungkin ada ejen-ejen umrah ni akan marah. Tapi kalau betul tuan-tuan, tak ada masalah. Kalau sebut elok-elok, ini tak termasuk, ini tak termasuk, kita duduk kat sini, tak ada masalah. Tapi apa yang berlaku dalam package ni murah, yang kita tahu memang tak ada orang boleh buat. Selepas tempoh PKP hari itu, berapa banyak kos untuk mengerjakan haji dan umrah tu berapa banyak? Mahal. Dan Pak Arab ni pun sejenis juga. Kalau orang tu tak bagi duit, main booking dia tu, minta maaf lah, dia cash on delivery. Maknanya kalau ada jemaah tu satu kumpulan 40 orang, dia datang, dia bawa duit, dia bagi share, dia bagi ni, banyak ni, kelas. Kita yang tadi tu bayar separuh,
Dia tinggal lah, itu yang kena tukar. Tapi maknanya bila kita mengadu, kita komplain, itulah kita kata kan? Kalau kita dapat pergi itu, okeylah sikit, bolehlah dimaafkan. Kena standby lah duit. Ini yang masalahnya tak boleh pergi langsung, bayar RM5,000. Tapi bila kita tanya, oh kita tak cukup orang ni, kena pindah, kena tunggu. Sudahnya tak pergi, duit dapat balik tak? Jangan, susah nak dapat balik. Okay, memanglah payah sekali nak dapatkan duit kan. Bila dah bagi, tak akan dapat. So biasanya mereka-mereka ini akan, kalau kena dakwa, ditahan polis, pihak berkuasa, biasanya kena Seksyen 420, tipu atau perdaya yang melibatkan wang ringgit. Penjara tak kurang 2 tahun, tak lebih 5 tahun penjara, dan boleh dikenakan denda dan sebat. Itu biasa. Kemudian kita ada Seksyen 411. 411 ni apa? Biasanya 411 ni adalah seksyen yang digunakan terhadap kedai akaun. Macam mana pula kedai akaun ni? Akaun kita yang buka akaun tu, nama-nama kita, tapi scammer ni dah gunakan akaun kita untuk tipu orang lain, untuk orang lain pindahkan duit dia tu, yang kena tipu tu, ke akaun kita. Salah tak salah? Salah. Sebab tu tuan-tuan, kena tahu, kena semak dulu akaun bank kita ni ada disalahguna ataupun tidak. Saya nak tanya tuan-tuan, tahu tak berapa jumlah akaun bank yang tuan-tuan ada sekarang ni, dan berapa jumlah duit dalam setiap akaun itu? Boleh bagi tahu tak pada saya sekarang? Agak-agak tahu tak? Oh, saya ada 3 ke 4 akaun, tapi akaun satu ni dah tutup dah rasanya. Ada tak macam tu? Ramai. Sebab kita tak tahu. Yang kita tahu biasanya akaun gaji kita je yang mana bekerja. Yang mana dah pencen, akaun pencen saja dia tahu. Akaun lain tak tahu dah. Akaun zaman dia buat loan dulu, akaun pinjaman peribadi dia, akaun apa lagi, akaun kredit kad dia, akaun koperasi angkasa dia ke, tak tahu lah. Sebab tu kita kena tahu tuan-tuan. Sebab apa yang berlaku pada akaun kita itu, kita yang bertanggungjawab. Kalau orang dah salah guna, dan kita didakwa, memang tak boleh nak lepas. Macam mana pun kita kena. Kalau kena 411, memang ada benda. Kalau 422, 410, yang itu kita boleh, adalah kaedah-kaedah dia. Tapi macam mana tuan-tuan kita nak tahu sama ada akaun kita ni disalahguna ataupun tidak? Pertama, kita boleh buat semakan apa kita panggil sebagai SIKRIS, penyata keuangan ataupun laporan keuangan yang disimpan oleh siapa? Oleh central bank kita, bank negara. Sebab sistem kita, bila kita buka akaun dekat mana-mana perbankan, mana-mana bank, sama ada konvensional atau Islami, dia akan hantar laporan itu kepada central bank. Jadi kita tahu, kita dah buka akaun Kepala Rimau, kita dah buka akaun Octopus tu, kita dah buka akaun warna merah jambu. Kita tak nak sebut lah kan nama-nama dia orang ni, sebab dia tak taja jamak kita malam ni, kan? Kalau dia taja, tak apa kita boleh sebut. Maknanya kalau kita pergi, senang je tuan-tuan pergi kat bank negara, dekat tingkat bawah tu, pergi dekat laman informasi korporat dia tu, laman dipanggil link, LINK, laman informasi dan korporat. Kalau tak silap saya, tuan-tuan bagi my card, tampil dia akan keluar. Semua senarai ataupun nombor akaun yang kita pernah buka ada dinyatakan di situ. Ini zaman kita dulu kan,
sebelum kita pergi Mesir sama belajar, kita ada beasiswa. Bila beasiswa kena buka akaun. Kita kena itu, kita kena, kita nampak akaun masa kerja dengan company A, dia nak bank itu sebab dia panel dengan bank tu. Okay, buka ni, pindah kerja kena pula bank ni, buka ni pula. Minta buat pembiayaan perumahan, dia bagi akaun percuma, kita kena buka pula. Apa lagi? So dia senaraikan. Kalau ada 10 akaun yang kita pernah buka, 10 ada disenaraikan. Dan bila kita dah dapat penyata itu, kita semak dekat ruangan kemaskini. Bila last updated tu? Kalaulah kita buka tahun 76 dan akaun itu dikemaskini pada tahun 78 dan tak ada aktiviti lagi dah, dia akan letak situ dormant atau tidak aktif. Alhamdulillah tuan-tuan. Tapi kat situ ada juga tau, ada kolom amount yang ada. Tuan-tuan cepat-cepatlah pergi kat bank itu. Kalau bank itu telah diambil alih oleh bank lain, kena trace balik siapa yang ambil. Kan? Pergi kat sana bagi tahu, okey, saya ada akaun ni, saya nak tutup akaun saya. Sebab tuan-tuan, kalau kita dah meninggal dunia, duit tu ke mana? Duit tu pergi amanah raya. Kalau tak tutup macam mana? Duit tu akan pergi ke akaun yang tidak dituntut. Susah tak nak keluarkan? Susah sangat. Kalau tuan-tuan ada nampak 10,000 dalam tu, cepat-cepatlah keluar. Kalau tak nak bagi keluarga, tak nak share anak-anak pun, infakkanlah, insya-Allah lebih berkah. Cuma kita sebagai Muslim, kita tengok akaun yang kita buka tu syariah compliant atau tidak. Kalau patuh syariah, alhamdulillah 100% kita boleh gunakan untuk tujuan kita. Kita nak makan, kita nak buat kerja apa, kita nak sedekah, silakan. Dua itu adalah halal. Tapi kalau akaun yang kita buka itu adalah akaun yang tidak patuh syariah, konvensional punya akaun, macam mana? Kita kena buat cleansing dulu, kena buat penyucian, kena bersihkan, kena asingkan dulu. Berapa peratus-peratus? Yang itu kena tanya pakar muamalat. Macam mana kita nak buat? Okay, ini azan dulu kan? Okay, kita berhenti untuk azan. InsyaAllah kita akan sambung sikit lagi. Okay, silakan.
saya mohon untuk kita kebenaran tuan-tuan semua, untuk kita melewatkan sedikit solat Isyak secara berjemaah, untuk kita kupas dan bincang sikit lagi lah. Sebelum ni kita ada bincang berkenaan dengan sikris tadi tu kan, penyata. Maksudnya kalau katakan kita tahu akaun itu dah tak aktif, alhamdulillah. Kalau akaun itu aktif, yang itu masalah. Sebab tuan-tuan, maklumat akaun kita ni sebenarnya maklumat peribadi. Kita tak boleh share dengan orang lain. Tapi berapa ramai di kalangan kita yang memang share pun nombor akaun dia, kemudian kita bagi pula password pula, ada tu pula bagi kad ATM. Kita kan geleng kepala juga kan, macam mana ada orang boleh bagi kad ATM dia kat orang? Ada tak? Ini kalau yang mereka-mereka yang buat pinjaman alung. Pinjam dengan alung, cara dia mudah je. Nak pinjam RM10,000 boleh, bayar balik RM25,000, RM30,000. Tapi apa dia buat? Dia minta kita serahkan kad ATM kita dan juga nombor PIN. Kita pun mana boleh? You nak duit air ke tak? Dia kata kita memang perlukan duit, kebetulan tak kira lah atas masalah apa, kita pinjam juga dengan alung. Nak juga kita pinjamlah RM10,000. Jadi untuk dapat RM10,000 tu dia bagilah. Tapi biasanya kalau pinjam dengan mereka ini, minta pinjam RM10,000, dia akan bagi berapa? RM8,000 je. RM2,000 dia nak pegang. Lepas tu syarat dia bagi, dia minta kita serahkan kad ATM. Jadi tuan-tuan, dengan kad ATM tu bukan hanya mereka menggunakan untuk withdraw duit dia saja, duit yang kononnya untuk bayaran pokok dan bunga itu, tapi apa dia buat? Dia jual kepada sindiket. Mereka pun ada juga di kalangan kita yang sengaja, memang dia yang pergi jual apa kad ATM. Sebab dia kata, tengoklah dalam social media banyak orang offer satu, orang nak beli, scammer ni, sindiket ni nak beli satu kad ATM dengan harga RM500. Pergilah buka kat bank, mana-mana bank. You tak ada kat bank lagi ni, pergilah buka. Buka dapat duit, buka dapat duit. Jadi biasanya tuan-tuan, mereka ini memang menggunakan kad kita itu, nombor akaun kita untuk tujuan tipu orang lain. Contoh macam tadi kita kata skim umrah tadi tu, umrah palsu tu. Biasa kita tahu yang bercakap dengan kita ni nama dia sekian-sekian. Nama dia Encik A lah. Tapi kenapa bila kita nak bayar, dia kata kena bayar kat sekian-sekian. Ni siapa? Ini mutawif. Mutawif. Kadang-kadang tersilap tu nama orang lain, nama bukan bangsa kita pun. Bila kita tanya yang ini syarikat dia kot, ni maybe owner pada travel agent tu. Kena, kita pun tanpa usul periksa. Sebabnya dia kata, Haji kalau Haji tak bagi sekarang, tak bayar petang ini, tak dapat lah package ni. Orang lain dah beratur lah ni. Jadi kita pun masukkan. Jadi bila kita masukkan duit ke akaun orang tu, si B tadi tu, agak-agak kalau kita pergi buat report polis akan siasat siapa? Sama ada yang kita jumpa si A tadi, ataupun orang yang kita transfer duit. Paling mudah sekali, kalau ada capaian, kita tahu yang orang yang promote kat kita tadi, kita boleh tahu dia, kita tahu alamat rumah dia, kita boleh ni, senanglah kerja pihak kuasa. Tapi kebiasaannya apa yang berlaku, pergi kepada pemilik akaun. Tak pasal. Itu ada orang yang jual, yang sewa, yang kena tipu. Dah lah kena tipu dengan scammer, kena pula akaun dia digunakan untuk tujuan scammer. Tak pasal-pasal. Kalau sebelum ini
musim-musim raya hari tu berapa ramai orang kata oh kita ada dana khas daripada sekian-sekian, kita nak bagi kepada anak remaja, kita nak bagi kepada warga emas dengan syarat buka akaun. Lepas buka akaun kena maklumkan pada kita, kena buka online banking. Lepas pada tu hanya bagi username dengan password sahaja. Sebab adalah prosedur-prosedur NGO ini, tabung-tabung ini nak bagi, kita ni tanpa usul periksa bagi. Sebab tu tuan-tuan, kalau mungkin tak kena dengan kita, kena dengan anak-beranak kita, anak-anak kita, adik-beradik kita. Jadi kita cadangkan pada tuan-tuan semua, pastikan satu keluarga kita ni ada buat semakan sikris hari tu. Supaya kita, sebab kita tuan-tuan, kalau kita ni ada anak remaja yang berada di kolej, universiti, kita tak tahu tuan-tuan apa yang mereka buat di universiti tu, di kolej, di kampus itu, kita tak tahu. Dia takkan cerita kat kita, oh mak, abah, baru ni ada orang ni minta kakak buat macam ni, abang buat macam ni, kan, kita orang kena buat macam ni. Jaranglah dia orang cerita apa yang berlaku. Kena tak pasal-pasal kena jemput pihak kuasa. Sebab ada orang buat laporan polis, dia telah ditipu. Duit masuk ke mana? Masuk ke akaun anak kita. Banyak kes tuan-tuan. Saya pernah kendalikan satu isu, satu kes, anak remaja umur 19 tahun, perempuan, kena dakwa last kali sabit kesalahan 3 tahun penjara. Tuan-tuan bayang, umur 19 kena duduk dalam penjara sekarang. Sebabnya akaun dia telah disalahgunakan oleh pihak ketiga, oleh scammer, untuk menipu orang lain. Dia tak tahu, dia tak dapat duit pun, tapi tak boleh nak buat apa lah. Sebab undang-undang jelas, akaun kita tanggungjawab kita. Kan sebelum kita buka akaun tu, kita kena tanda tangan kan, borang, know your client, dan kita bagi pengakuan, kita akan bertanggungjawab penuh. Tak boleh nak buat apa. Kita nak kata kena tipu, kena hijack ke apa ke, memang tak boleh. Sebab nama akaun tu nama kita. Jadi dengan adanya yang tadi tu, senarai tadi tu, kita boleh semak. Kalau ada sesuatu yang kita curiga, cepat-cepat pergi bank. Seterusnya, selain daripada buat semakan itu, kita boleh juga semak melalui laman web polis. Dalam apa kita panggil pusat panggilan apa scammer tadi tu. Kita boleh buat semakan dalam laman web semakmule, semakmule.rmp Royal Nation Police.gov.my. Tuan-tuan boleh letak kat situ, tengok kat situ ada kolom dia, letak nombor akaun. Sebab kita nak pastikan sama ada akaun kita ni ada orang guna tak. Pernah tak akaun kita ni dipaparkan di mana-mana, diberikan kepada orang lain untuk tujuan orang tu transfer pada kita. Tapi tuan-tuan, kalau akaun tu akaun aktif, tuan-tuan tahu apa ujung pangkal dia, memang ada online banking, semak selalu. Tak payahlah buat. Sebab apa? Dalam laman web itu dia akan ada. Contoh kita letaklah nombor akaun kita bank warna biru. Bila kita buat carian, dalam ada satu rimak itu dia akan tulis, okey, terdapat 3 kali carian terhadap nombor ini. So kalau 3 kali itu, maksudnya ada orang lain pernah semak nombor kita ni. Mungkin dia telah disuruh untuk transfer kepada akaun itu. Okey, pertama dia akan tulis terdapat berapa kali carian terhadap nombor akaun ini. Kedua, dia akan bagi tahu laporan polis. Kalaulah kita punya akaun number kita tu, bila kita masukkan, ada dia tulis tu terdapat 40 carian, 3 laporan polis terhadap nombor akaun. Sah. Nombor akaun tuan-tuan telah digunakan oleh scammer. Cepat-cepat pergi bank, tutup, pergi badan polis, buat covering report. Kalau tak, nanti susah nak jawab. Kena buat macam tu.
Sebab kita tak tahu. Tapi kalau akaun yang kita pasti tak ada orang guna, tak ada orang tahu selain kita, tak payahlah, sebab nanti dia akan increasekan tadi tu. Sebab dengan keadaan bona fide, dengan suci hati kita buat syariah tu, kita lihatlah terdapat 3 kali, terdapat 12 kali. Kalau banyak sangat tu, maknanya akaun tu telah digunakan oleh pihak asing. Jangan. Sebab natijah dia cukup besar dan kos yang perlu kita keluarkan cukup besar. Ialah nanti peguam lah tuan-tuan. Kesalahan yang memperuntukkan penjara dan juga denda. Habislah. Setakat denda, insyaAllah kita boleh mengaku salah. Kena denda berapa? 3,000. Ya, 3,000. Tapi kalau penjara tu nak pula kita in service, penjawat awam, sudah. Ada kan nak minta buat financing, buat loan, tak nak melalui jabatan, buat sendiri-sendiri. Sudah dia kena. Akaun kita digunakan untuk tipu orang lain, masuk transfer dalam akaun kita. Dah tak pasal-pasal kena menjawab. Tuan-tuan, bila dah kena tindakan reman satu, memang malu kan, tak pasal-pasal. Yang kedua ni, kita punya masa depan kita akan diprejudiskan. Elok-elok kita due for promotion, sangkut. Kita tahu dah nama kita nak naik 48 ni, tapi kerana kita telah ditahan reman dan didakwa kerana menjadi keldai akaun, tak dapat naik ke pangkat 48 tu. Tunggulah sampai dia selesai. Jadi memang banyak benda. So tuan-tuan kena semak lah. Jangan tak semak. Sebab apa yang berlaku kita ni, kadang-kadang kan, ingat tak dalam grup WhatsApp, dalam grup Telegram kita, kadang-kadang adalah akaun Tok Imam kena hack. Telegram lah biasanya ni kan. Lepas subuh tu kita dapat tele, Haji, boleh tak saya ni ada dekat sekian-sekian tempat ni, ada emergency, boleh tak transfer 300? Saya punya akaun ada masalah sikit, saya tak ada transfer. Kita ni pun subuh tadi baru jumpa Tok Imam ni, tiba-tiba Imam ni kata ni, okey lah, tanpa usul periksa transfer 300. Lepas transfer apa kita buat? Ambil telefon baru, Mam, Imam nak 300 ni tak apa? Saya tadi Tok teringat juga Imam kata nak cepat ni. Apa Imam? Ji, saya tak WhatsApp pun, saya tak minta je, saya ada kat sini. Berlaku tak? Berlaku. Dia hack akaun kita, lepas tu buat macam tu. Banyak yang berlaku. Sebab apa? Sebab kita tak semak dulu, transfer terus, barulah pergi tanya. Kadang-kadang kita tahu imam kita Ustaz Amin kan, dia suruh transfer pergi ke nama Dewi Kencana. Contoh, kita pun tanpa usul periksa, Ustaz, kenapa nama ni, nama siapa? Anak buah saya. Okey lah, kalau kita tahu Ustaz kita ni Jawa, confirm juga kan, Dewi Kencana, adalah usul-usul Jawa. Tapi kita tahu dia bukan Jawa. Tiba-tiba tak ada. Macam mana nak buat dia? Itu okey lagi. Kadang-kadang pun nama bukan orang Melayu, suruh transfer. Kita tanya dia siapa? Ini waris dia, anak saudara dia. Ada ke dia berkahwin dengan orang tu? Anak saudara dia ada ke? Tak. Tapi biasanya tuan-tuan, lepas kita transfer duit, baru kita perasan. Betul tak? Dah tak guna lah, minta balik, sorry lah. Kalau kita tahu sekalipun nama akaun orang tu, contoh kita transfer ke akaun A, nama dia Aminah binti Abbas, kita tahu bank warna kuning, kita pun pergi kat bank. Okey, cik, tuan, saya dah transfer duit 500 ke akaun Aminah binti Abbas, boleh tak cik bagi nombor telefon dia atau alamat dia, saya nak hubungi dia. Dapat tak? Dapat? Tak dapat. Kita siapa nak pergi ke bank? Sebab maklumat itu adalah maklumat yang dilindungi. Hatta pihak berkuasa sendiri pun tuan-tuan, kalau dia nak buat, dia nak minta maklumat itu, tak boleh sewenang-wenangnya. Dia mesti ada warrant, dia mesti ada kebenaran daripada pihak bank negara. Tanpa kebenaran itu, bank tak akan disclose maklumat itu.
Dan mereka ini ialah nak dapatkan maklumat tu bukannya senang, berhari-hari. Dan tuan-tuan kena tahu, untuk scammer ni bergerak, dia perlukan 5 minit saja untuk dia pindahkan duit kita, paling tidak 3 akaun. Dalam masa 5 minit, duit kita tu akan berpindah ke 3 akaun lain yang kita tak tahu. Maksudnya kalau kita masuk ke akaun A, lepas tu akaun A dia akan transfer pergi akaun C, C pergi Z, Z pergi A balik. Contoh, dia takkan pergi lah kat A tu dah. Tapi biasa kita akan nampak. So sistem dia akan capture dalam masa 5 minit tu, dia akan capture yang ini. Selebih daripada tu tak boleh. Sistem kan ada kelemahan. Jadi tuan-tuan, sebelum kita transfer duit tu, semaklah. Janganlah terus transfer. Menyesal dulu pendapatan, menyesal kemudian tak ada gunanya. Okay, so itu yang pertama. Pertama kan. Okay. Saya nak sentuh sikit berkenaan dengan skim pelaburan. Yang sekarang ni duk heboh-heboh skim pelaburan patuh syariah, yang menggunakan gambar-gambar tok-tok guru, gambar-gambar ustaz-ustaz, doktor, sebagai orang yang dia katakan patuh syariah. Banyak kita terima kan dalam WhatsApp. Masuk 500, masuk 300, dalam 3 jam kita akan dapat 1000. Tak mana tuan-tuan syariah ni? Kita nak syariah ini pun ada kaedah dia. Pihak bank negara, pihak Suruhanjaya Security, inilah pihak yang bertanggungjawab bila melibatkan industri keuangan. Mereka inilah yang akan approve sama ada produk itu syariah compliant ataupun tidak. Tapi mereka yang scammer-scammer ni kata, oh approve. Sebab apa? Sebab konsep kita pakai konsep al-bay'. Memang al-bay' ini konsep syariah. Tuan-tuan, kalau kita ni tanya anak kita yang kafar itu pun, al-bay' itu pun dia tahu apa benda. Al-bay' itu jual beli. Apa saja aktiviti jual beli itu al-bay'. Kalau nak kata al-bay' itu syariah compliant, memanglah. Tapi ada konsep dia. Ada murabahah, ada mudarabah, ada bai' bisaman ajil, bai' inah. Pernah tak kita dengar? Pernah. Tapi apakah konsep pelaburan itu menggunakan konsep-konsep yang telah dirumuskan syarak tadi? Tak. Kita fikir logik pun, masuk 300, 3 jam kita dapat 1000. Mana punya perniagaan ni? Magic. Main mesin. Masuk 10 cuci 10. Ada ke? Tak. Sebab nak dapatkan, tuan-tuan, bila benda macam tu dia jadi kemuskilan kan? Dia ada konsep gharar, dia ada maisir, dia ada riba. Gharar ni kita tak pasti macam mana ni orang boleh masuk yang 300, 3 jam dapat 1000. Niaga apa? Jadi kalau ada tuan-tuan, jangan, bukannya senang. Ini yang kadang-kadang orang muda kita ni tertarik dengan forex trading. Dia kata forex trading ni syariah compliant. Mana ada? Forex ni apa tuan-tuan? Apa? Trading, perdagangan jual beli mata wang. Mata wang ni apa? Item ribawi. Nak beli duit, contoh kita nak tukar ringgit Malaysia ke dolar, sekarang ni dia berapa? RM4.80. Kan dia ada syarat kaedah dia. Dia mesti spot masa hari itu, tukar dalam satu majlis, tak boleh ke depan, tak boleh ke belakang. Tapi forex yang ada macam mana? Dia buat 3 bulan akan datang. Futures kan, FX, forex tu futures exchange, forex. Tak mana nak kata syariah. Dah lah item ribawi, kemudian ada gharar lagi. Syariah apa? Itu bab forex. Ini bab ICO, kripto. Initial coin offering kan, Bitcoin tak Bitcoinnya. Berapa ramai yang kata, oh ini syariah lah, ini digital asset. Ya betul. Yang mana yang telah dikategorikan sebagai syariah compliant, silakan, boleh. Tapi pelaburan mana yang boleh untung 3 jam? Kita niaga jual beli kedai runcit pun, malam nanti baru kita buat kira-kira kan. Baru boleh kata, oh alhamdulillah hari ni untung RM80.
Sehari ni berniaga ni RM80. Alhamdulillah, kita tahu jelas ini 3 jam. Macam mana? Jadi tuan-tuan, nasihat saya, kalau ada orang kata macam tu, tak payah. Memang mana ada dalam tempoh yang singkat itu kita boleh dapat satu hasil yang baik dan halal. Tak ada. Dan mereka ini, skamer-skamer Islamik ni, dia akan guna lah. Kita yang tak tahu ni, konsep Al-Baik pun Al-Baik lah, ada gambar ustaz, okey lah, sudah dia kena tipu. Habis duit kita ditipu oleh mereka. Jadi tuan-tuan, nasihat saya, sebab kita ni antara target-target mereka tau. Bila bab agama ni, bila kadang-kadang kita dah berumur ni, kita nak cuba tinggalkan dunia, tapi mereka pandai. Betul lah, haji tak nak guna duit haji ni, duit haji dah banyak. Tapi apa salahnya dengan duit yang ada ini, haji boleh bagi makan anak yatim, bagi makan free setiap Jumaat. Nak tukar kapet baru, kapet dah baru dah ni. Nak apa lagi? Haji boleh buat. Kita pun betul juga kan. Dan mereka ini tuan-tuan, very soft spoken, cakap baik kan. Kita rasa takkanlah tu lebay nak menipu. Ya tak, kita berani tu kan. Yang dia kata dari Gunung Semanggul tu kan. Takkanlah lebay tu nak menipu. Sama je. Dulu lagi lah, tahun 1963 lagi dah cerita ni. Sampai sekarang ni ada. Jadi tuan-tuan, akhirnya masa pun dah lewat dah ni. Dan saya nak pesan juga kepada tuan-tuan, bila ada benda-benda macam ni, semak dulu. Banyak tempat yang kita boleh semak, di bank negara, di Suruhanjaya Security, di polis ni, kita boleh buat semak. Sebab bab duit ni, kalau dah pergi hilang, tak dapat dah. Macam hutang lah. Orang nak datang hutang dengan kita, kan tengok macam mana lembut gigi dari lidah, dari gusi. Dah bagi duit, jam. Kadang-kadang dia orang pandai, minta pinjam 100, dia bagi 100. Dia janji malam nak bagi, dia bagi. Kita pun okey lah. Besok dia minta lagi, haji boleh tak pinjam 200, adalah keperluan sikit ni. Okey, petang pagi esok dia bagi. Last kali minta berapa? 1,000. Agak-agak dia bayar tak? Tak bayar. Sebab dia pancing kita. Kita pun 100 tu dia nak, 200 boleh, 1,000 tak ada. Jadi tuan-tuan, kena jagalah, kena hati-hati. Bab duit ini memang susah. Kita sanggup kelahi yuk, suami isteri sanggup kelahi, adik-beradik, anak-beranak. Bab duit ni tak ada benda lain. Bab harta, bab duit, jangan katalah orang yang pakai serban pun boleh letak di bawah. Sebab nak kejar duit kan. Ini kita orang biasa ni, apatah lagi kena sentiasa hati-hati. Jadi saya rasa itu cukup dulu tuan-tuan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid kerana sudi jemput saya datang ke sini. InsyaAllah kalau ada masa lagi, kalau ada topik-topik yang nak dibincangkan lagi, InsyaAllah kita boleh bincangkan. Mungkin yang biasa saya bawa isu-isu berkaitan dengan kedai tadi tu, isu-isu fitnah. Fitnah kita geng-geng masjid ni, kadang-kadang fitnah dalam grup, orang ni memburukkan orang ni macam mana kan. Kita ni lah, kalau bukan saya pun mungkin tuan-tuan boleh panggil lah mana-mana sahabat-sahabat dai-dai yang memang ada kepakaran dalam bidang-bidang itu, panggil lah. InsyaAllah kalau kena pada bulan ni, kalau Bozar kebetulan berada di Selangor ini, InsyaAllah kita akan cuba penuhi. Jadi saya mohon maaf pada tuan-tuan yang ambil masa yang panjang ini, menyampaikan sedikit kekomentar. Yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu dari kelemahan saya sendiri. Cara penyampaian ilmu tu tak sampai apa expectation tuan-tuan, saya mohon maaf. InsyaAllah kalau ada rezeki, ada jodoh lagi, kita akan bersua lagi. Aku likau kaza astagfirullahaladzim walakum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngaji mana dah? Ngaji agama ada. Agama mana? Mana? Sini.